2021 booming year for stock market. Itu adalah tajuk kita pada hari ni. Boleh tengok Tuan Nasif slide kita yang pertama. Apa yang pernah tengok slide ni? Nampak kan slide kita? Apa yang pernah tengok slide ni? Pernah tengok tak? Kalau tuan-tuan, puan-puan join kita punya sesi-sesi yang sebelum ni, ini sebenarnya saya punya slide yang untuk sesi sebelum ni lah. Saya just copy paste letak balik kat sini. Sebab apa? Kita dah gelak kan? Kalau siapa yang ikut sesi, kalau tak silap 2 minggu lepas, pada pertengahan Disember, bila saya tunjuk slide ni, kalau tak silap masa tajuk year end rally, saya ada tunjukkan slide ni, dan ini adalah slide yang sama. Apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah ini saja je, nak recap balik kan. Kalau tengok ketiga tahun 2017, 2018, 2019 dan juga pada hari ini benda yang sama juga berlaku. Dan benda tu pun saya dah bagi tahu masa sesi year end sale 2 minggu lepas. Year end rally, year end sale kan. Year end sale habis. Year end sale hari ni lah, market semua tengah merah kan. Dalam Bursa Chit Chat year end rally 2 minggu lepas, saya dah bagi tahu kebiasaannya hari pertama tahun baru market dia akan bagi jatuh dulu. Dan benda tu berlaku lagi hari ini. Dan bukan nak kata kita boleh predict lah, tapi sebenarnya benda biasa dalam stock market. Benda yang kita pun kalau kita trade, kita tahu history repeat itself. So bila hujung-hujung tahun tu dia akan push untuk year end rally. Tak kisahlah sama ada dia akan push awal ke, push lambat, push untuk year end ke, ataupun push untuk Christmas rally ke dan sebagainya. Tapi kebiasaannya benda yang berlaku hari pertama dia akan down balik. Dia akan bagi shake sikit. So baru kau rasa. Kalau kita tengok 2017 first day sama, 2018 first day sama, 2019 first day pun sama. Dia bagi dump dulu, dia bagi shake dulu, dan antara faktor lain, kenapa kalau kita tengok market hari ni jatuh, sama kan ada yang dah katakan hari ni dia intraday short selling DSS kan buka balik. So maksudnya bila IDSS dah dibuka balik, sebelum ni suspend sementara sampai 31 Disember kan. So bila buka balik ni maksudnya market jatuh pun boleh buat untung, market naik pun boleh buat untung. Tapi benda ni macam kita cakap lah, benda kita memang dah boleh expect lah benda tu akan berlaku. Cuma apa sebab kena ada something untuk justify. So boleh mula reset kita punya trading untuk tahun 2021 ni. Apa sebenarnya yang kita nak buat, macam mana kita nak bermula dengan tahun kita. Okay, next slide, kita tengok apa yang ada. Okay, ini adalah Asia Economic Outlook 2021 yang dikeluarkan oleh Ministry of Finance. So kalau kita tengok dekat sini pun, ni kita kata projected ataupun forecasted ekonomi kita untuk tahun 2021 ni lah. So first point tu, MOF sendiri dah buat projection yang market kita akan rebound balik untuk tahun 2021 ni. Dia punya expectation antara 6.5% ke 7.5%. Dia punya economic growth untuk tahun 2021. Antara reason yang dibagi kat sini adalah kita ada strong economic fundamental dan juga well diversified economy. So bila sebelum ni kita tahu antara faktor yang menyebabkan ekonomi kita jatuh sekejap adalah bila kita kena COVID dan masuk pula MCO. Itu semua saya kata sebab-sebab je lah untuk benda-benda tu terjadi kan. Kalau kita tengok pun memang kita dah boleh expect macam benda tu akan berlaku. Kita dah boleh expect economic slowdown, tapi tak tahu je sebab apa.
Dan tiba-tiba COVID pula masuk. Justify apa yang sedang berlaku. Dan ini adalah apa outlook untuk 2021. Dia punya projection economic growth 6.5% hingga 7.5%. So positif lah untuk kita punya ekonomi. IMF sendiri kata kita ada strong economic fundamental. Dan juga antara sektor-sektor utama yang di-highlight dalam IMF punya economic outlook, 3 sektor utama yang di-highlight pertama adalah services sector. They expect untuk rebound 7% lepas kejatuhan yang disebabkan pandemik COVID-19 lah. Service sector, they expect untuk rebound 7%. So kalau kita tengok, bila COVID je, antara sektor yang terkesan teruk adalah service sector lah. Kita tak kena duduk rumah, tak boleh keluar rumah, tak boleh nak berjumpa face to face. Dan disebabkan tu, kita move to new norm. Banyak yang dah move ke online dan sebagainya. Dan untuk tahun ini, tahun 2021, saya harap dengan keadaan COVID yang makin baik ni, harapnya apa yang dijangkakan ni boleh dicapai lah. Sektor 7%. Yang keduanya adalah manufacturing sector. Target untuk growth 7%, 7% grow untuk manufacturing sector. Sama juga, kalau kita compare dengan tahun lepas, so ada bila awal-awal PKP pun memang hilang, semua kena tutup, shutdown. So ada certain industri yang memang tak boleh nak bergerak langsung. So kalau ikutkan 7% tu sebenarnya tak adalah tinggi sangat, sebab kita pun masih lagi dalam fasa COVID ni, cuma dah berkurang kan. Cuma from the outlook, kita boleh nampak positive sign lah apa yang dijangka oleh MOF ni. Dan yang ketiganya adalah construction sector to rebound 13.9%, 13.9% dari segi construction sector. Sebabnya, kalau based on report ni, dia kata sebabkan push dalam civil engineering. Walaupun kita tengok beberapa hari lepas kecoh pasal high speed rail dibatalkan kan, tapi still ada room for growth dalam construction punya sektor lah. Kita kena tahu specifically mana kita nak tengok, mana kita nak tackle lah, dan macam mana kita nak target one by one. Dan seterusnya berkenaan dengan stimulus package 300 bilion, yang ni semua tahu. Bajet 2021 dah diluluskan, stimulus package untuk individu dan juga bisnes. Seterusnya national income pun dijangka rebound 7%. Total employment pun dijangka meningkat ke 15.3 million daripada 15.1 million. Dan yang paling besar peningkatan ataupun yang paling paling baik lah, paling banyak peningkatan, iaitu sektor digital economy. Dijangka meningkat sebanyak 18.5%. Yang ni kita memang tak dapat dinafikan lah. Bila mana COVID je, yang sebelum ni kita tak pernah pun, ataupun kita jarang-jarang ada meeting online. Tiba semua orang, tak kisah tua, muda, kanak-kanak sekolah pun dah meeting by online je kan. Belajar sekolah pun online je. Yang sebelum ni kita rasa mungkin macam pelik je, macam mustahil je kan. Tapi benda tu dah jadi normal bila time COVID ni. Dan sekarang ni sebenarnya kita dah ke fasa normalisasi lah berkenaan dengan digital economy ni. Dan kalau ini apa projected growth untuk digital economy kat Malaysia adalah sebanyak 18.5%. So berdasarkan ini economic outlook ni, ini adalah outlook yang MOF sendiri keluarkan. Kita dah boleh, kalau yang dah dalam tu dah boleh tengok-tengok sendiri ke mana sebenarnya, atau ke mana yang rasa-rasanya dapat benefit daripada kalau betul-betul dapat benefit daripada ekonomi growth ni kan. So kita boleh fokus pada sektor-sektor tentu lah, target-target tentu. Dan kalau kita nak cerita, ini adalah
economic outlook secara general untuk tahun 2021 ni. Kalau kita nak cerita secara spesifik untuk tahun 2001 ni, apa booster rasanya yang boleh push kita punya stock market? Apa ada idea? Kalau last year mungkin ramai yang fokus pada growth punya sektor atau growth punya counter. Lepas tu healthcare, counter-counter yang positive impact on COVID kan. So sekarang ni kita tengok alhamdulillah COVID pun dah makin berkurang. Walaupun masih number tu masih banyak lagi, tapi in term of control tu dah makin better daripada awal. Dan kita tengok kita pun dah mula normalize dengan cara kehidupan macam ni, yang kita kena biasa bersih, sanitize, check suhu dan sebagainya. So rasa apa counter yang boleh, counter yang akan dapat benefit the next one in 2021? Okay, dan jawab Hakim kata digital economic best. Okay, betul. Digital economic memang best. Kalau sebelum ni, kalau cerita pasal digital economic ni, sebelum ni kira mungkin 4-5 years back kita selalu dengar pasal IR 4.0, Industrial Revolution kan. Tapi kita masa tu mungkin kita tak terbayang macam mana benda tu boleh tercapai kan. Dalam konsep tu dah ada, kita dah boleh bayangkan tak, tapi dalam realiti kita tak nampak macam mana benda tu akan tiba-tiba ada kan. Dan sebabkan oleh COVID kita tengok, oh benda ni memang boleh jadi realiti. So kat situ sebabnya dijangkakan digital ekonomi terus berkembang dekat Malaysia. Ada yang kata digital banking. Okay, banking itu salah satu sektor yang boleh benefit dalam 2021. So kita tengok next apa yang kita ada. Okay, ini adalah the first, dia kata catalyst. Okay, based on World Bank punya forecast, dia kata ekonomi Malaysia akan grow by 6.7%. Tak lari jauh dengan MOF punya expectation tadi. So kenapa dia kata akan growth? Sebabnya point yang World Bank highlight kat sini adalah berkenaan dengan effective roll out of vaccine program dekat Malaysia ni. Sekarang ni kita dah dengar-dengar, dah hura-hura, bukan dah hura-hura lah, memang dah ada lah. Biasanya vaksin untuk COVID dah ada. Dan Malaysia pun antara negara yang bersetuju untuk terima vaksin dan sebagainya. Dan first vaksin pun dah masuk ke Malaysia kan. Tapi apa yang kata booster utama untuk 2021 sebab apa? Sebab first quarter 2021 ni adalah masa di mana vaksin ni dia betul-betul roll out kepada, kalau tak semua pun kepada yang memerlukan lah. Maksudnya kalau sebelum-sebelum ni vaksin tu kita tengok, kalau tengok counter-counter vaksin yang global mungkin dah get benefit. Tapi kita tengok dari segi local punya ekonomi, local punya market, vaksin ni baru nak masuk dan dia akan betul-betul full blast first quarter ni lah. Dan kat situ kenapa dia kata akan bagi positif impact pada kita punya stock market. Apa lagi point yang ada kat sini? Ini dia cerita pasal GDP dan sebagainya lah. Dan yang paling penting kat situ, dia beritahu juga walaupun Malaysia implement MCO atau PKPB, tapi impact kepada ekonomi tu dah berkurang lah compare to sebelum ni. Dan way forward ke hadapan, bila PKPB tu sendiri dah walaupun masih PKPB tapi ekonomi sendiri boleh berjalan, dan juga ditambah pula dengan vaksin punya program. Kat sini yang World Bank kata akan improve momentum, especially dalam consumption dengan investment dekat Malaysia. Dan kita harap benda juga dapat push market untuk first 2021 ni. So
InsyaAllah lah dia akan push market, akan bagi boom the market. Betul, ada yang kata e-commerce dulu orang tak pandang, betul? Dulu orang kata e-commerce ni leceh lah dan sebagainya. Kalau sekarang dia benda tu dah jadi normal je. Maksudnya sekarang ni kita nak beli, tak payah nak kata beli barang lah, kita nak beli makanan pun, kami yang dekat COE ni nak beli makan tengah hari ke makan malam ni pun order je. Food Panda sampai. Grab food sampai kan. Maksudnya benda tu dah jadi benda biasa, benda normal. Kalau tak biasa kita akan keluar untuk makan, duduk dekat kedai makan. Sekarang untuk mengelakkan benda-benda terdedah kepada benda-benda macam tu, kita just order je. Dan yang akan dapat benefit e-commerce lah antaranya. Pun digital economy ni. Tu ada yang kata pharmaceutical antara kita yang akan uh, dapat benefit dari vaksin COVID ni. Okey, itu adalah first point saya pada malam ini. Adakah stock market akan booming lagi pada tahun ni? On top of banking dan sebagainya tu, yang tu pun kita tahulah kalau biasa dengar sharing-sharing ataupun outlook daripada Bursa Cicak ni pun kita selalu highlightkan antara selain daripada pharmaceutical healthcare ni, banking antara sektor yang the next bullish sector lah kita katakan. So itu saja untuk saya punya first point pada hari ni. Ada video ke? Ada iklan ke? Okay, boleh kita teruskan kepada video dulu. Dan lepas saja dah. Oh, baru okey. Macam mana tuan-tuan puan-puan dengan kita punya corporate video yang baru tadi? Smart kan? Itu sebenarnya video, kita punya corporate video yang terbaru daripada kita punya kelas Smart Saham Wyckoff di Putrajaya bulan lepas. Tu tadi saya sementara tengok-tengok video tadi kan. Saya scroll chat. Oh, ramai rupanya yang minat dengan banking ni sektor. Banking, digital banking. Oh, ramai peminat banking sektor yang banyak kat sini. So kalau so memang kalau kita tengok dari segi cycle-nya, bila after recovery ni kebiasaannya antara sektor yang akan naik dulu adalah banking lah. Dan kalau kita beli saham-saham banking dalam Malaysia, tiga sajalah, banking dan finance. Tiga saja yang berkaitan dengan banking dan finance kan. Yang syariah compliance, yang tak syariah compliance banyak, tapi yang syariah compliance tiga saja. Okay, so kita nak tengok apa lagi point yang saya ada hari ni. Oh, Iman Syafiq kata start video. Rasa semangat nak join. Boleh tuan, boleh join kita punya kelas Wyckoff yang seterusnya. Kalau untuk kelas Wyckoff online, di Wyckoff kita akan buat 7 hari. 7 malam kita akan buat daripada pukul 8.30 malam sampai pukul 12 malam. Kadang terlajak-lajak sampai pukul 1 pagi. Selama 7 hari berturut-turut. Untuk next kelas Wyckoff online, kita akan buat bermula minggu depan. Hari Isnin minggu depan kita akan ada first Wyckoff online untuk tahun 2021 lah. Selama 7 hari berturut-turut dan anda juga akan dapat rakaman kelas yang sebelum ni. Sebelum datang kelas tu boleh dulu tengok video-video yang sebelum ni. Baru datang kelas online. Kalau tak faham boleh terus tanya supaya lagi faham lah. Bila lagi nak ambil take advantage market yang tengah
tengah okey sekarang ni kan. Muhammad, saya doakan saya sepanjang tahun 2021 dapat mencuri. Ya Allah, tuan, ada masalah. Semua orang yang dah expert pun bermula dengan newbie lah. So, boleh je. Newbie pun tak ada masalah untuk menceburi bidang saham ni. Dan boleh buka akaun dan trade saham. Ilmu yang betul untuk belajar saham lah. Okay, kita tengok apa point seterusnya yang saya ada berkenaan dengan booming. Okay, ini siapa tak kenal pakcik ni kan. Kalau yang ni mungkin semua orang dah tahulah. Last presidential election, Trump kalah kepada Biden. Dan apa yang terjadi selepas itu? Kalau kita tengok, the first time in history, Dow Jones pun break 30,000 punya point. Dow Jones Index pun break 30,000 punya points. Which is banyak analis yang cover yang kata ini adalah positive sign untuk US market. Dan kalau baca banyak juga research report yang katakan bukan hanya market US tapi especially yang paling banyak dapat positive impact daripada kemenangan Biden ni adalah Asia punya market lah. Dan kalau kita tahu lah, kalau yang paling betul-betul benefit pun kita tengok China kan. So kenapa 2021 dikaitkan dengan Biden ni kan? Sebenarnya dia dah menang tahun lepas lagi lah. Tapi ikutkan untuk US punya presidential seat, dia formally masuk sebagai US President adalah pada 1 Januari. Jadi walaupun dia dah menang 2-3 bulan lepas, walaupun kita dah tengok dah, kalau ada juga report-report yang cuba compare first 3 weeks selepas kemenangan Biden dengan first 3 weeks selepas kemenangan Trump. Memang dia akan kata Biden punya aura, kata aura kan, lagi better lah. Bukan sebabkan kita kata dia lebih bagus daripada Trump, tapi sebenarnya yang paling penting adalah political uncertainty tu. Sebab kalau sebelum ni bila masa Trump jadi presiden, kalau kita tengok kan, dia marah je sikit-sikit kat Twitter, tweet je, market jatuh kan. macam budak-budak gaduh sikit tweet, market jatuh. Gaduh sikit tweet, market jatuh. So dia create uncertainty dalam market. Termasuklah market kita Malaysia sekalipun ada menerima tempias dan kesan-kesannya lah. So orang nampak Biden ni walaupun dia tak kata lagi bagus, tapi dari segi market punya sentiment better ataupun lagi stable compared to Trump punya presidency lah. To the strongest point. So kalau tengok sebenarnya pun China punya market pun dah naik lepas kemenangan Biden ni. Satu faktornya sebab dia dah habis, dia dah dengan COVID awal, dia dah market mula recovery, dan ditambah pula dengan kekalahan Trump yang sangat anti China kan. So ini adalah salah satu significant impact yang akan bagi atau yang membuatkan market Asia termasuklah Malaysia akan booming. Dan kalau tengok kat situ antara sektor-sektor yang akan dapat benefit lebih under Biden punya presidensi, antaranya teknologi punya sektor, care, consumer, infrastructure dan industrial. So yang ni memang kita tak boleh nafikan lah berdasarkan dia punya political view, dia punya polisi dan sebagainya. Kita boleh tengok sektor-sektor ni mana dia akan impact kepada local market kita. Solar betul. Macam Tuan Fakrul Fahmi kata, solar.
Kan dia punya polisi lebih, kalau macam Biden ni punya polisi dia lebih favor, lebih positif kepada solar ataupun green sektor, lebih kurang macam itulah. So antara yang dapat benefit paling paling besar yang diperkata-katakan solar lah. Kan ni pun kata nampak muka dia nampak solar kan. Muka dia pun macam solar dah. Okay, ini antara apa kita kata antara catalyst lah yang akan push Asia punya market, terutamanya kita punya local market, Malaysia punya market. So itu 2 poin utama, 2 poin penting yang saya nak bawakan pada hari ini, iaitu vaksin dan juga global economy. Kita tanya lebih kepada global economy ataupun global policy lah bila Biden jadi presiden ni kan. Ini kan. So tu dua faktor-faktor yang besar dan paling penting. Tapi kita kena ingat juga, walaupun kita nampak positif dalam Malaysia market ni untuk booming pada 2021 ni, tapi ada juga faktor-faktor ataupun ada juga kata pengacau lah yang boleh menyebabkan market kita jatuh ataupun goncang ataupun kacau kan. Dan antaranya adalah rasanya apa sebab yang boleh menyebabkan market kita tak booming tahun ni. Kita tengok dari segi ekonomi, dari segi jadi semua nampak positif je. Tapi apa pula faktor yang boleh kita kata mengganggu market lah. Rasa apa cik? Rasa apa? Rasa tahun 2021 ni apa yang bakal mengganggu market, yang akan ngacau kita punya trading plan? Tuan Amin kata Biden align dengan China punya plan solar dan green energy. Ya betul. Antara major risk lah saya kata, risiko paling besar untuk tahun 2020 ni. Tengok next slide. Ada 2, iaitu COVID outbreak dan juga political uncertainty due to PRU15. COVID outbreak tu maksudnya kalau sekarang ni kita tengok situasi COVID kita masih terkawal, masih okey lah, walaupun number kita tengok keep increasing dan merisaukan kan. Tapi apa yang kita kena elakkan, apa yang kita risaukan adalah kalau COVID tu merebak semula macam yang berlaku dekat Sabah sebelum ni kan. Itu antara faktor-faktor besar yang juga akan mengganggu kita punya market pada tahun ni lah, planning. So harapnya semua yang menonton pada malam ni dan pesan kepada kita punya kawan-kawan, orang sekeliling kita untuk lebih berhati-hati, lebih menjaga kebersihan dan sebagainya. Kalau boleh elakkan, kalau boleh jauhkan daripada tempat-tempat awan yang boleh mewujudkan balik ataupun mengembalikan balik COVID secara besar-besaran ni. Dan yang paling kita risaukan dan paling kita boleh jangkakan adalah PRU15 lah. Ini memang kita tak boleh nak elak pun. Kalau COVID tu kita kata kita boleh cuba elak lah. Kita duduk rumah ke, ataupun kita jaga distance ke, sentiasa sanitize. Tapi kalau PRU15 ni memang kita tak dapat nak elakkan. Nak tak nak memang akan berlaku jugalah. Dan kalau benda ni berlaku pada tahun ini, kita pun tak dapat menjangkakan apa akan berlaku seterusnya. Sebab kalau kita tengok keadaan politik sekarang pun tak berapa stabil. Maksudnya tak ada satu parti politik yang betul-betul dominan ataupun betul-betul strong yang kita nampak boleh menang ataupun boleh lead masa 2015. So kalau terjadi lagi apa yang berlaku pada PRU 14,
apa yang ada dalam pasaran masa sebelum PRU dengan selepas PRU tu, dia dapat rasa lah kan macam mana kebanyakan kaunter jatuh tu kan. ha. So ini antara faktor paling besar yang akan mengganggu kita punya market dan kita punya uh, trading plan lah. So kita tak boleh nak elak PRU kalau dah dekat ataupun memang dah confirm akan ada PRU tu, take precautious measure je lah, pandai-pandai lah untuk take position masing-masing, buat sesuatu untuk secure dulu apa yang ada di tangan kan, apa yang ada di tangan. Secure, kalau memang dah profit tu secure dulu, sebab kita tak tahu selepas PRU tu siapa pula yang akan naik sebagai kerajaan. Kalau jadi macam sebelum ni, yang ini kata mampu kerah, tak ada apa-apa kan. Market pun tak boleh nak saya tak boleh nak tengok ke atas lah. Semua tengok ke bawah aja. So anything secure dulu apa yang ada. Dan ini antara dua major risk untuk tahun 2021 ni yang saya nak highlightkan lah. So saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa yang pandangan lain ke atau nak sharing ke pun, tu semua memang dah boleh expect yang akan ada PRU dan akan ada political instability kan. Lagi-lagi pula kalau setiba lepas PRU pun tak ada satu parti yang boleh membentuk kerajaan. Macam lagi jadi lah kan. Yang cari number dan sebagainya. Ini orang tua pelaksanaan GST. ramai sebenarnya yang terlibat dengan tahap ni tak berminat dengan politik PRU 15 kan. Dan lagi satu, I have numbers lah. Betul. So saya rasa itu saja apa yang saya nak sampaikan untuk sesi kita pada malam ini. So the point is, kalau kita tengok secara general for 2021, secara generalnya in term of market, in term of economic, kita nampak positif. Semua sign signal positif lah. Maksudnya ada potensi lagi untuk market terus booming pada tahun 2021 ni, kecuali kalau ada dua risiko yang highlightkan kat sini. Risiko yang kita boleh jangka lah sebenarnya. Kalau ada tiba-tiba risiko lain yang tak boleh jangka tu, kan. Tapi yang ni kita boleh tahulah, kalau tiba-tiba COVID outbreak balik ataupun tiba-tiba ada PRU, atau bukan tiba-tiba, itu memang dah dalam perancangan. Kalau ada PRU, so ini antara yang akan mengganggu ataupun dia akan shaking sikit market lah. Tapi overall, lagi mana kalau result daripada PRU tu pun positif dengan polisi-polisi yang bagus, mungkin market pun akan terus booming sampai ke hujung tahun. So rasanya itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Apa lagi kan? Teruskan menonton kita punya sesi Smart Saham Bursa Chit Chat. So sesi kita ni beritahu adalah kolaborasi antara Smart Saham dan juga Bursa Malaysia AI. Dan jangan lupa like Facebook smartsaham.com untuk dapatkan dia punya info-info berkenaan saham dan juga sesi-sesi kita pada setiap hari. Kita akan bawakan setiap hari speaker-speaker yang berlainan untuk bercerita dalam sesi dalam Smart Saham Bursa Chit Chat kita. So itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Boleh scan QR code yang ada dekat screen anda tu untuk bagi feedback. So feedback ni akan direct dapat kepada bursa lah. Kolaborasi antara saham dan bursa. Dan like semua kita punya social media.
Itu saja daripada saya. Kalau ada silap kata bicara, mohon maaf. Jumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum.